Kita akan kita akan betul. Kita akan lihat berkaitan dengan bab yang ketiga. Kita recap balik apa yang telah kita pelajari. Okey. Baik. So, kita pelajari tentang bab yang ketiga iaitu negeri-negeri Melayu bersekutu. So, ada beberapa perkara yang kamu kena ingat. Pertama sekali, apakah sebab utama kedatangan British? Iaitu kita tahu kerana kekayaan hasil bumi, iaitu biji timah. Dan kita telah lihat biji timah itu memang banyak terdapat di kawasan-kawasan sekitar Perak dan juga Selangor serta Negeri Sembilan, dan telah dilombong sejak abad ke-15, which is sejak abad yang mana adanya Kesultanan Melayu Melaka. Jadi daripada situ kita telah lihat perlombongan itu berterusan daripada abad ke-15 terus ke abad ke-16 dan ke-17, dan banyak terdapat berlakunya perlombongan di Perak, kemudian juga berlaku di Selangor, dan juga di terutama sekali di Larut dan juga di Lebah Kintah. Dan perlombongan biji timah pada abad ke-19 telah menjadikan Perak, Selangor, Negeri Sembilan sebagai pengeluar biji timah utama dunia. Betul Cobra. Betul. Kemudian kalau kita lihat Jugra, KL dan juga Lukut, yang mana kawasan ini dulu adalah Selangor, juga banyak berkaitan dengan perlombongan biji timah. Dan itulah sebab utama kenapa British datang untuk mengaut biji timah. Begitu juga tentang hasil emas kita, di mana kekayaan hasil emas inilah yang menyebabkan mereka datang ke Perak. Untuk apa? Untuk memiliki emas di negara kita, especially di kawasan-kawasan seperti di Raub, Kuala Lipis, Selinsing. Memang banyak emas, memang banyak emas. Jadi oleh sebab perkara-perkara inilah, oleh sebab dua jenis bahan ini, iaitu biji timah dan juga emas, menyebabkan perluasan kuasa British di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. So, kita tahu bahawa pada waktu ini British telah memiliki 3 buah negeri, iaitu Pulau Pinang, Melaka dan juga Singapura, dan telah digabungkan menjadi negeri-negeri selat. Jadi, oleh sebab itu, British cuba untuk meluaskan kuasanya ke 4 negeri lain, di mana 4 negeri ini ada biji timah dan juga ada emas. So kalau kita lihat di sini bagaimana strategi, iaitu strategi British meluaskan kuasa di negeri-negeri Melayu. Pertama sekali iaitu strategi manipulasi, di mana kita belajar manipulasi itu ialah apa? Mengambil kesempatan secara bijaksana. Take advantage. Take advantage. Dan kita telah lihat manipulasi ini dilakukan di Perak kerana apa? Kerana 2 perkara berlaku di Perak. Pertama, kerana perang larut di antara Gihin dan Haisan, dan satu lagi kita telah lihat tentang perebutan tahta Kesultanan Perak di antara Sultan Ismail, kemudian Raja Yusof dan juga Raja Abdullah. So itu strategi manipulasi, di mana Andrew Clark telah pun memanggil semua mereka ini dan melakukan perjanjian pangkor. So mereka nak ambil kesempatan. So ada yang bertanya, Dr. Khoo Kay Kim tu bangsa Melayu ke Cina? Profesor Dr. Khoo Kay Kim tu adalah seorang bangsa Cina, yang mana beliau adalah profesor sejarawan yang terkenal di Malaysia. Dia memang seorang kita kata memang yang hebat lah dalam sejarah. Baik. Nama pun Khoo Kay Kim. Yes. Manipulasi British di Selangor pula kerana apa? Kerana kita lihat berlaku perang kelang di antara Raja Abdullah dengan Raja Mahdi. Kenapa diorang ni bergaduh? Kerana berebut kawasan Kelang. Jadi oleh kerana perebutan itu, mereka telah melantik Tunku Kudin untuk menamatkan perang Kelang, namun tidak berjaya. Akhirnya British berjaya menamatkan perang Kelang ini dengan menyerang Raja Mahdi. Dan kita lihat
okey, untuk manipulasi British di Sungai Ujong, di mana perebutan persaingan pembesar, di mana ada dua orang pembesar, Datuk Kelana dengan Datuk Shah Bandar, berebut kawasan pungutan cukai di Sungai Linggi. Jadi British telah mengambil kesempatan manipulasi, iaitu menyokong Datuk Kelana untuk mengalahkan Datuk Shah Bandar. Jadi itu manipulasi British. Begitu juga dengan apa yang berlaku di Pahang. Nanti kita akan tengok Pahang. Namun begitu, kisah di Selangor tadi, okey, apabila kita lihat di Selangor, mereka pun telah membantu, okey, iaitu mengalahkan Raja Mahadi. Maka British telah mendesak Selangor untuk menerima residen British, namun tidak berjaya. Tetapi oleh kerana dua peristiwa ini, iaitu rompakan kapal dagang British di Kuala Langat dan juga serangan rumah api di Tanjung Rakado, itu dijadikan alasan untuk Sultan Selangor terpaksa menerima residen British. Jadi itu memang kita kata sebagai strategi desakan dan paksaan. Kemudian kita lihat desakan dan paksaan British di Pahang, di mana kita tahu bahawa Pahang memang tak ada isu pada awalnya. Tak ada isu langsung British nak masuk. Tetapi apabila berlaku pembunuhan seorang lelaki berbangsa Cina bernama Go Hui, yang mayatnya ditemui di dalam perkarangan istana, maka British telah menyatakan bahawa Sultan Pahang harus bertanggungjawab. Dalam hal ini, maka Sultan Pahang terpaksa menerima seorang residen British. Boleh explain tentang mayat tu. Bodoh lah kat sungai, betul? Nak buat macam mana? Tiba-tiba seorang lelaki berbangsa Cina ditemui di perkarangan istana. British pula kata, lelaki Cina ini adalah rakyat British. Jadi bermakna ini telah mengancam keselamatan British. Jadi Sultan Pahang kena bertanggungjawab. So macam mana end up kat situ? Okey, tidak ada tidak ada penjelasan macam mana mayat tu ada kat situ. Satu. Yang kedua, kita tahu perkarangan istana itu sebenarnya adalah semuanya adalah orang-orang Melayu. Macam mana pula ada orang Cina dalam tu? Itu satu. Okey, kemudian macam mana pula British kata, itu adalah rakyat British. Tetapi memang pun sebenarnya dalam zaman itu ada dua kategori sahaja rakyat, iaitu rakyat raja dan juga rakyat British. Kalau semua orang Melayu dikategorikan sebagai rakyat raja. Tapi kalau orang yang bukan Melayu, itu adalah rakyat British. So itulah yang entah British dah plan. Itu yang kita tak dapat penjelasan kat sini. Baik. So itu berkaitan perluasan kuasa British di Pahang. Dan kemudian bila dah buat strategi manipulasi, kemudian desakan dan paksaan, kemudian yang ketiga iaitu strategi menandatangani perjanjian, iaitu kita lihat perjanjian Pangkor inilah di mana Andrew Clark telah memanggil ketua kumpulan Gihin, ambil ketua kumpulan Haisan, kemudian ambil pembesar-pembesar Melayu seperti Raja Abdullah dan Ibrahim semua. Mereka membuat satu perjanjian Pangkor, di mana kita tahu Raja Abdullah tadi diiktiraf jadi Sultan Perak. Raja Ismail memakai gelaran Sultan Muda, tetapi Sultan kena terima seorang residen British. Ngah Ibrahim kena terima penasihat atau penolong residen. Dan 5, British berkuasa penuh ke atas pungutan cukai di Perak. Wow, memang British ambil kesempatan betul. Kan? So itu telah kita pelajari hari itu. Dan begitu juga selain daripada perjanjian Pangkor, Zafran, kita lihat perjanjian British Sungai Ujong, di mana kita tahu tentang tadi ada perebutan kawasan pungutan cukai Sungai Linggi. So akhirnya Datuk Kelana menang dengan bantuan British. So British telah buat satu perjanjian dengan Sungai Ujong, iaitu apa? Datuk Kelana diiktiraf sebagai pemerintah Sungai Ujong, namun
Okey, pungutan cukai di Sungai Linggi diperolehi oleh British. Again, British. Kemudian, perjanjian British Selangor. Okey, British telah bantu Sultan memerintah negeri, akan membantu Sultan. Maka British menghantar J.G. Davison untuk menetap di Klang dan Frank Swettenham untuk menetap di Klang di Langan bagi membantu pentadbiran Selangor. Baik, tetapi perjanjian British Pahang ini di mana British menempatkan wakilnya sebagai seorang pegawai konsul di Pahang dan British bertanggungjawab menjaga keamanan Pahang dan Pahang tidak dibenarkan untuk membuat perjanjian dengan kerajaan asing tanpa kebenaran British. So, itulah dikatakan sebagai strategi perjanjian. Kesimpulannya, British telah meluaskan kuasa dengan 3 strategi. Pertama, manipulasi. Yang kedua, desakan dan paksaan. Dan yang ketiga, iaitu perjanjian. British memang kalau boleh nak ambil semua. Memang kalau boleh nak ambil semua. Itu memang British. So, hari ini, kalau kita perasan, kan dia raja kan? Ya, tetapi itulah tuntutan British yang mana British, macam kita tengok tadi, dalam video awal tadi, kenapa Inggeris ataupun British boleh meluaskan kuasanya dengan mudah? Kerana pertama iaitu kekuatan ketenteraan. That's why dia telah take over almost 24% daripada permukaan bumi. Mereka telah berjaya take over. Dan oleh sebab itu, raja-raja Melayu juga terpaksa akur dengan permintaan British, di mana British memang terkenal dengan kekuatan ketenteraan dia. What if British took over the whole world? Kalau British took over the whole world, maka kita semua akan dapat barangan-barangan daripada British lah. Tapi itu telah berlaku lah, telah berlaku dulu. Baik. So, kita sambung. Izakil. Cikgu, kenapa Sultan tak cakap awak hanya menolong saya? Sepatutnya awak tak boleh ambil semua. Paling kurang pun bagilah saya 1/4 portion dari cukai tersebut. Baik. Seingat cikgu Izakil, sebenarnya seingat cikgu, walaupun British mempunyai ataupun kita kata mempunyai kuasa penuh memungut cukai di Sungai Linggi, tetapi cikgu yakin sebenarnya ada 1/8 daripada pendapatan British itu diberikan kepada Sultan dan pembesar. Tetapi amount dia sikit lah, tidak seperti sebelum ini. Sebelum ini banyak. Tetapi sekarang ini diberikan 1/8 sikit saja kepada Sultan dan pembesar daripada hasil cukai tersebut. Jadi ini menyebabkan berlaku penentangan. Nanti kita akan bincangkan tentang penentangan itu. Baik. Kalau kamu perhatikan, dalam setiap perjanjian, kalau kamu perasan, dalam setiap perjanjian ini, kalau kita lihat contoh perjanjian Pangkur, kamu perhatikan bahawa sebenarnya Sultan untuk perjanjian Pangkur antara British, betul Ryan, antara British dengan negeri Perak, Sultan akan menerima seorang resident British. Resident British. Begitu juga kalau kita lihat di Sungai Ujong. Diiktiraf sebagai pemerintah Sungai Ujong. Dan kalau kita lihat di Selangor, British menghantar J.G. Davison untuk membantu pentadbiran. Kemudian juga kalau kita lihat perjanjian British Pahang, British menempatkan seorang wakil seperti pegawai konsul di Pahang. Maknanya, kalau kita perhatikan, British telah meletakkan pegawai-pegawainya di negeri-negeri ini. Dan itu dipanggil resident. Ingat negeri-negeri Melayu Bersekutu menggunakan sistem resident. Apa itu resident? Jom kita tengok hari ini, iaitu sistem resident. Baik. Sistem resident ini
Okey, ini sebenarnya bukan nama tetapi dia satu jawatan ya, satu jawatan. Residen ni satu jawatan. Sistem residen ini melalui pelbagai peluasan strategi ini, British dapat melaksanakan sistem residen di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Dan British menempatkan residen melalui perjanjian yang dibuat dengan pemerintahan tempatan dan raja-raja Melayu. Mungkin ramai yang kata apa tahu macam ni. Mungkin ramai yang kata apa? Cikgu, bukan ke Sultan boleh kata, saya tak naklah terima residen, saya tak naklah terima penasihat British. Harus diingat, sebenarnya apabila British membantu Selangor, membantu Perak, membantu Negeri Sembilan, membantu Pahang dalam menyelesaikan masalah konflik mereka. Contoh kita ambil macam Perak. Dia panggil Gihin, dia panggil Haisan, kemudian dia panggil Raja Abdullah. Okey. Sekarang kami sebagai daripada pihak yang paling berkuasa dalam ketenteraan, kami akan tolong selesaikan perkara ini. Begini. Raja Abdullah akan jadi sultan. Gihin dan Haisan tidak boleh bergaduh lagi. Kemudian akan dikawal oleh Ngah Ibrahim. Setuju Setuju. Betul betul setuju. Kemudian British tambah lagi. So sultan kena terima seorang penasihat iaitu residen. Kemudian Ngah Ibrahim kena menerima penolong residen. British juga akan menguasai kutipan cukai. Kalau sultan kata apa tahu? Tak boleh lah yang tiga ni. Kalau tak boleh yang tiga, bermakna kami British tak nak sign yang ini. Kami tak nak bersetuju dengan ini. Bermakna apa tahu? Maknanya, kalau kamu nak setuju yang dua perkara di atas, kamu kena setuju juga tiga perkara di bawah. Kamu tak boleh setuju asing-asing. Nampak tak? Strategi British. Kalau nak setuju semua. Maknanya agree semua dan sign semua. So tak boleh. Saya setuju yang dua ni. Kalau saya setuju yang dua ni je. Yang tiga ni saya tak setuju. Tak boleh. Kena sekali sign je. Nampak tak? Kalau nak setuju, kena setuju semua. Jadi oleh kerana so sign the contract. Sign perjanjian. So bila Raja Abdullah sign je perjanjian itu, maka automatically dia akan jadi sultan. Dia dapat apa yang dia nak. Tetapi dia terpaksa terima yang tiga itu lagi. So bila dah sign, anda dah tak boleh nak menentang. Anda terpaksa menerima. Tak boleh buat apa. Kalau ada pembesar kata, tuanku, kenapa tuanku sign ni apa semua? Better tak boleh buat apa-apa. Better dah sign dah benda tu. Jadi dalam tu ada klausa tentang, ada ayat tentang mereka akan letakkan residen British. So better tak boleh buat apa. Better kena sign. Jadi nampak tak? Jadi di situ kebijaksanaan. Manipulasi. Manipulasi itu sebenarnya. Jadi anda kena berhati-hati pengajarannya. Kalau anda dapat satu sign contract, kamu tengok every words yang ada kat situ. Sebab takut nanti ada 2-3 terms yang sebenarnya kamu tak setuju, tapi kamu tak tahu. Kena hati-hati. Kena hati-hati So itulah kesimpulan daripada sistem residen ini. Baik. So betul. Semua nasihat. Jom kita tengok. Kalau cikgu terima tak? Cikgu tak terima. Sebab tu kalau kita lihat di sini, ink pimpinan. Invisible pink Baik, invisible ink. Kita lihat di sini sebagai contoh, apakah fungsi tanggungjawab residen British? Tanggungjawab dia adalah apa jadi cikgu? Bermakna kalau katakan raja tu tak terima isi kandungan perjanjian itu, maka pergaduhan ataupun perang kelang masih berterusan. Kemudian juga perebutan tahta tak selesai. Nampak tak? Perebutan tahta tak selesai. Kemudian juga perang larut pun tak selesai. Jadi dia ada pro and cons dia. Dia ada pro and cons dia kat situ.
Okey. Baik. So kalau kita lihat di sini, apakah peranan resident British? Resident British ni sebenarnya fungsi utama dia menasihati raja-raja Melayu. Nampak ni? Dalam semua hal ehwal pentadbiran kecuali berkaitan agama Islam dan adat Melayu. Maknanya everything about pentadbiran kena tanya resident British. Dan ingat, ini paling best. Bukan paling best, paling hawau orang Melaka kata. Paling hawau orang Melaka kata. Dia kata apa? Semua nasihat hendaklah diikuti dan dipatuhi. Nampak tak? Semua nasihat hendaklah diikuti dan dipatuhi. Okey. Tuan. Ya, jadi di sini maknanya diorang tak boleh buat apa-apa. Raja-raja tak boleh buat apa-apa sebab dah mention dah. Semua nasihat hendaklah diikuti dan dipatuhi. Bukan boleh choose. Oh, ada yang boleh aku tolak, ada yang aku boleh terima. Tak. Semua nasihat mesti diikuti dan dipatuhi. Kan? Ya, kalau tak, itu yang cikgu cakap. Kalau tak, apa yang berlaku? Ada berlaku pembuangan buang negeri. Raja-raja Melayu kena buang negeri pun ada, kena dipindahkan pun ada, kena turun tahta pun ada. Okey, ya memang ada. Jadi itulah yang berlaku. Okey. Baik. Kita tengok ikut negeri kalau tak perang, yes. Kita tengok okey, iaitu di Perak. Di Perak, okey, Sultan Abdullah menjadi raja. Tetapi dia menerima J.W.W. Birch sebagai resident